Jejaran mengkudu berbias ke semua, dicelah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara di atas talian kita bersua. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya Mio Muhammad Jamahiri bin Mio Ramli selaku moderator pada sesi 3 bagi pembentangan Konvensyen Penyelidikan R&D dan Inovasi Pendidikan 2022 atau Kompi kali kedua tahun 2022 di saluran 6. Terlebih dahulu ada baiknya saya memperkenalkan juri dalam sesi pembentangan 3 hari ini. Juri yang saya maksudkan ialah Profesor Madya Dr. Nadarajan Tambu dari UPSI. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama untuk mendengarkan pembentangan yang pertama dari kumpulan Two Researchers yang diketuai oleh Rahmawati binti Muhammad Sharif dari SK Putrajaya Persins 5 dengan kertas kajiannya bertajuk Amalan Terbaik Kebat, Meningkatkan Kemahiran dan Membezakan Huruf Qalqalah. Dipersilakan. Titik di kepala, kepala bola di kanan, badan upama mangkutlah huruf Qaf nama gelaran. Jom kita terus catik nombor 1 di kiri, perut dia nampak boncik, huruf Ta nama diberi. 1 titik di satu titik di kaki, mudah saja ingati, huruf Pa nama diberi, syak senyum sendiri. Boleh macam huruf C, 1 titik tengah di sisi, kepala lurus ke sisi, huruf Jim nama diberi. Lagi huruf Qalqalah ibarat terbalik C, memang tiada titiklah, huruf Dal nama diberi.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan kedua dari UPAM KMKPH yang diketuai oleh Asiah binti Muda dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang dengan tajuk meningkatkan tahap komunikasi menggunakan kaedah YID. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kajian tindakan daripada Unit Pengajian Am Matrikulasi Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang. Tajuk meningkatkan tahap komunikasi menggunakan kaedah YID. Ahli kumpulan Dr. Naisham binti Abdul Razak, Asiah binti Muda, Muhammad Zaidi bin Hashim dan Muhammad Noh bin Omar. Isu keprihatinan. Pelajar perlu berkeyakinan untuk berucap di khalayak ramai, terutama semasa melanjutkan pengajian di bidang peringkat universiti sehingga mencuburi bidang kerjaya masing-masing. Pelajar akan menghadapi temuduga untuk suatu permohonan beasiswa, pekerjaan dan sebagainya. Kegagalan kepada kemahiran komunikasi akan menyebabkan pelajar sukar untuk mendapatkan akses kepada ilmu dan kegagalan kepada penyediaan pelajar kepada dunia luar selepas program matrikulasi. Objektif kajian. Objektif umum. Meningkatkan keyakinan diri dalam berkomunikasi menggunakan kaedah YID. Objektif khusus. 1. Pelajar dapat meningkatkan keyakinan diri untuk berkomunikasi dengan lancar. 2. Pelajar dapat menyampaikan idea dengan tepat semasa berkomunikasi. 3. Pelajar dapat membahas isu berdasarkan fakta dengan baik. Pengumpulan data sebelum atau data awal melibatkan 3 langkah, iaitu langkah 1, pengucapan awam. Langkah 2 melalui soal selidik dan langkah 3 melalui pemerhatian. Berdasarkan analisis senjawa masalah, telah dapati bahawa pada langkah 1 dapati pelajar tidak boleh menyusun idea dengan baik, gementar dan gugup. Langkah 2 dapati pelajar tidak boleh berkomunikasi dengan yakin dan langkah 3 dapati bahawa sikap pelajar masih merasa rendah diri semasa berkomunikasi di khalayak ramai dan juga gugup dan gementar semasa berkomunikasi. Berdasarkan tinjauan masalah, tindakan telah dilaksanakan iaitu dengan kaedah YID. Kaedah YID iaitu Y, yakin, I, idea, D, diskusi. Di sini dilampirkan langkah-langkah membina keyakinan diri atau yakin, I. Langkah-langkah untuk menyampaikan idea iaitu idea, I. Seterusnya, langkah-langkah berdiskusi, iaitu diskusi, D. Seterusnya, melalui pemerhatian, iaitu pengumpulan data selepas akhir analisis, didapati objektif 1, iaitu pelajar lebih yakin untuk berkomunikasi dengan lancar. Dapatan kajian menunjukkan pelajar dapat berkomunikasi dengan lebih yakin dan telah menunjukkan peningkatan dalam berkomunikasi. Pelajar dinilai dapat berkomunikasi dengan yakin melalui aktiviti yakin diri yang melibatkan aktiviti pengecaraan majlis dan pembentangan. Pelajar dilatih untuk menjadi pengecara majlis sebelum PDP bermula mengikut giliran. Seterusnya, pelajar dinilai melalui proses pembentangan topik tertentu sewaktu PDP. Objektif 2. Pelajar dapat menyampaikan idea dengan tepat semasa berkomunikasi. Keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan pelajar dapat menyampaikan idea dengan tepat. Markah yang diperolehi oleh pelajar dalam setiap aktiviti semakin meningkat. Penilaian dibuat melalui penyampaian idea dengan tepat melalui ucapan dan pidato. Pelajar dilatih untuk menyampaikan idea melalui ucapan secara spontan. Seterusnya, pelajar dinilai pula melalui pidato di mana pelajar dapat berkomunikasi dengan lebih lancar, dengan menyampaikan idea dengan lebih benar dan tepat. Pelajar dapat berdiskusi dengan membahas isu berdasarkan fakta dengan baik. Dapatan kajian menunjukkan bahawa keseluruhan pelajar dapat berdiskusi dan membahas isu berdasarkan fakta dengan baik. Pelajar dapat menyatakan idea berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kukuh dan rasional. Pelajar dapat berdiskusi dengan menyatakan pandangan dan berkongsi idea tentang suatu isu yang dibincangkan. Peningkatan dapat dilihat apabila pelajar dapat membahas isu yang lebih mencabar dengan baik. Terdapat peningkatan yang ketara setiap kali aktiviti dijalankan. Refleksi dan kesimpulan. Refleksi. Selepas kajian ini, pekaji mendapati perubahan besar kepada pelajar kumpulan sasaran. Perubahan sikap pelajar kajian dapat dilihat apabila terdapat seorang pelajar secara sukarela sanggup menjadi wakil kelas
untuk pertandingan pidato dan telah berjaya memenangi tempat kelima daripada 17 peserta. Manakala 2 orang lagi pelajar secara sukarela menjadi pengacara majlis semasa pertandingan pidato dan 2 orang pelajar lagi menjadi ahli panel semasa pertandingan forum remaja anjuran Uni Agama Islam dan Moral. Kesimpulannya, kaedah YID mempunyai beberapa kebaikan iaitu tidak memerlukan perbelanjaan yang besar dari segi penyediaan peralatan. Penyediaan bahan adalah mudah dan tidak membebankan pensyarah dan pelajar, membolehkan kaedah ini dilaksanakan tanpa halangan. Selain itu, kajian ini juga telah berjaya meningkatkan keyakinan diri pelajar dalam berkomunikasi. Kesannya, para pelajar yang terlibat mengalami peningkatan dalam komunikasi yang telah dibuktikan melalui aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan. Keberkesanan dapat dilihat dari segi peningkatan dalam keyakinan diri, menyampaikan idea dengan tepat dan dapat membahas isu berdasarkan fakta dengan baik. Secara kesimpulannya, para pelajar berupaya melakukan peningkatan keyakinan diri dalam komunikasi melalui kaedah YID. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ketiga. Ketuanya iaitu Nur Haida binti Mustafa dari SK Taman Tun Dr. Ismail, SK Taman Universiti, SK Bandar Rincing akan membentangkan tajuk implikasi penggunaan telefon pintar dalam pembangunan pengatur caraan mikro pengawal, reka bentuk dan teknologi atau RBT sekolah rendah. Dipersilakan.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan keempat dijemput ketua kumpulannya iaitu Nadiah binti Hanif dari SMK Seremban Jaya dengan tajuk Kronos, meningkatkan kemahiran memahami kronologi sejarah dalam subtopik Perang Dunia Pertama tingkatan 4. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nadiah binti Hanif, guru sejarah dari SMK Seremban Jaya. Tajuk kajian tindakan saya adalah Kronos, meningkatkan kemahiran memahami kronologi sejarah dalam subtopik Perang Dunia Pertama tingkatan 4. Baik, kajian ini dilakukan bagi meningkatkan kefahaman murid tingkatan 4 dalam memahami kronologi peristiwa sejarah di dalam subtopik Perang Dunia Pertama. Pengkaji telah memperkenalkan intervensi Kronos yang merupakan nota interaktif yang mesra murid. Kronos yang dihasilkan ini adalah berbentuk brosur dan mudah dibawa. Sebagai langkah alternatif bagi melaksanakan penilaian projek ini, pengkaji telah melaksanakan kajian tindakan menggunakan model Chemis dan McTaggart sebanyak 1 kitaran dengan menggunakan 3 instrumen iaitu pemerhatian, analisis dokumen dan temubual. Untuk objektif bagi kajian tindakan ini adalah murid dapat menerangkan latar belakang Perang Dunia Pertama beserta persoalannya adakah murid-murid dapat menerangkan latar belakang Perang Dunia Pertama. Kemudian objektif kedua adalah murid dapat menghuraikan kronologi peristiwa Perang Dunia Pertama dengan betul. Dengan persoalannya adakah murid dapat menghuraikan kronologi peristiwa Perang Dunia Pertama dengan betul. Untuk latar belakang kajian tindakan saya, sejarah merupakan mata pelajaran wajib lulus bagi melayakkan murid mendapat CJ di peringkat CJ Pelajaran Malaysia SPM. Menurut Pusat Perkembangan Kurikulum PPK 2015, kemahiran memahami kronologi merupakan salah satu 5 konstruk dalam kemahiran pemikiran sejarah yang perlu dikuasai, dipupuk dan dikembangkan dalam kalangan murid-murid. Kronologi merujuk kepada melihat masa lalu, masa kini dan masa depan mengikut urutan peristiwa sejarah menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2013. Dari segi metodologi, saya telah melaksanakan tinjauan masalah, analisis tinjauan masalah, kemudian ada tindakan, pelaksanaan tindakan dan juga diakhiri dengan refleksi kajian. Baiklah, ini adalah intervensi yang saya hasilkan di mana Kronos ini adalah akronim daripada perkataan kronologi sejarah. Ini adalah muka hadapan bagi brosur ataupun nota interaktif ni lah. Baik, seterusnya adalah dari segi dapatan kajian di mana murid dapat menerangkan latar belakang Perang Dunia Pertama. Berdasarkan analisis pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji, murid telah menunjukkan mereka memahami subtopik Perang Dunia Pertama kerana seramai 9 daripada 10 orang murid teruja menjawab template Kronos yang diedarkan. Selain itu, sewaktu sesi menjawab soalan pengukuhan, murid kelihatan yakin menjawab soalan. Ini adalah soalan yang saya sediakan, yang saya ambil daripada modul yang disediakan oleh rakan-rakan JU PPD Seremban. Dan rata-rata pelajar saya alhamdulillah berjaya menjawab soalan yang dimintalah, dan selalunya soalan yang ditanya ni berbentuk esei dan maksimum markah bagi soalan ini adalah sebanyak 6 markah. Baik, ini adalah sedikit nota yang saya sediakan mengikut tarikh Perang Dunia Pertama, di mana terdapat arahan dan juga saya menggunakan konsep naik tangga, ala-ala naik tangga untuk memberi pemahaman yang lebih jelas kepada murid untuk mengisi nota-nota yang diberikanlah. Baik, dari segi dapatan kajian yang seterusnya, murid dapat menghuraikan kronologi peristiwa Perang Dunia Pertama dengan betul, di mana berdasarkan analisis temubual yang dilakukan kepada murid di dalam kelas selepas intervensi template Kronos diperkenalkan, jelas menunjukkan bahawa template Kronos dapat membantu murid memahami kronologi peristiwa yang terjadinya Perang Dunia Pertama
mengikut turutan masa. Jadi instrumen yang saya gunakan yang seterusnya adalah kaedah temu bual. Ini adalah sedikit petikan daripada anak murid saya yang mana rata-rata mereka mendapat feedback yang baguslah setelah menggunakan template Kronos ini. Baik, dari segi refleksi, terdapat dua refleksi. Sebelum itu, ini adalah sebahagian daripada anak murid saya yang telah melaksanakan template Kronos ini. Dari segi refleksi kajian, ada dua, refleksi kepada amalan PDPC guru dan juga kepada murid. Refleksi kepada amalan PDPC guru adalah pengkaji merumuskan bahawa Kronos berjaya membantu amalan PDPC guru di mana murid dapat menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun selalu kita panggil sebagai kebat lah. Kemudian refleksi kepada murid adalah di mana murid berlumba-lumba untuk menyiapkan tugasan yang diberikan melalui template Kronos. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan kelima pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Chong Yok Lai dari Kolej Matrikulasi Johor dengan tajuk Penguasaan Kemahiran Manipulatif Pelajar dalam Amali Maya Fizik menggunakan OSB Lab. Dipersilakan. Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengisytiharkan situasi pandemik akibat penularan sejenis virus corona yang telah menyebabkan wabak COVID-19. Selaras dengan pengisytiharan wabak ini, semua negara telah menutup semua sektor termasuklah sektor pendidikan. Akibatnya, proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka terpaksa dihentikan. Dalam usaha untuk memastikan semua pelajar tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran, pendidik mula mengorak langkah menggunakan opsi untuk menjalankan kelas secara atas talian. Apabila kita melihat kepada pembelajaran kelas amali, tidak kira apa bidang sekalipun, sudah tentulah kita faham pelajar perlu berada di makmal fizikal untuk menjalankan eksperimen dan paling utama kita mahukan pelajar dapat menguasai kemahiran manipulatif. Walau bagaimanapun, kekangan terbesar yang dihadapi oleh pendidik untuk menjalankan kelas amali semasa pandemik ialah pelajar tidak dapat hadir ke makmal fizikal. Justru itu, dalam kajian ini, kami memfokuskan untuk menambah baik pembelajaran amali maya bagi subjek fizik matrikulasi dari hanya menonton video demonstrasi kepada pendekatan aktiviti amali maya yang dikenali sebagai USB Lab. Aktiviti amali merupakan komponen penting dalam pembelajaran fizik. Ia membantu pelajar menggambarkan, memahami dan mengukuhkan konsep teori yang mereka pelajari dalam kuliah dan juga tutorial. Kaedah terbaik untuk menjalankan kelas amali sewaktu pandemik adalah dengan pendekatan makmal maya. Isunya, bagaimana penyampaian aktiviti makmal secara maya dapat dilaksanakan dengan keterbatasan yang minimum dan paling utama pelajar dapat menguasai kemahiran manipulatif secara optimum. Berdasarkan refleksi PDP yang lepas, kelas amali maya dijalankan melalui pendekatan tontonan video demonstrasi pemasangan radas. Video-video tersebut boleh pelajar tonton daripada channel YouTube Unit Fizik Kolej Matrikulasi Johor. Dari sudut pandangan pelajar pula, durasi video amali terlalu lama dan memerlukan akses internet yang tinggi. Data eksperimen yang sudah tersedia di dalam video telah menggalakkan plagiarisme antara pelajar dan buktinya dapat dilihat oleh pensyarah melalui hasil penulisan laporan amali. Justru, dalam kajian ini kami telah memfokuskan untuk menyelesaikan masalah penguasaan kemahiran manipulatif pelajar semasa pembelajaran amali. Terdapat 3 objektif khusus yang telah kami sasarkan, iaitu pertama, memastikan pelajar dapat menguasai kemahiran manipulatif melalui pendekatan OSB Lab. Kedua, mengoptimumkan penglibatan pelajar dalam aktiviti amali melalui OSB Lab. Ketiga, meninjau persepsi, minat dan motivasi pelajar berkenaan dengan pembelajaran amali maya melalui pendekatan OSB Lab. Aktiviti OSB Lab merupakan aktiviti amali maya menggunakan aplikasi simulasi sumber terbuka iaitu PERT dan Value Amrita yang mudah diakses dengan pelbagai peranti. Eksperimen yang dijalankan semasa aktiviti OSB Lab adalah menyerupai eksperimen dalam makmal sebenar. Pelajar dapat berinteraksi dengan alatan dan radas serta dapat melihat tindak balas semasa penyiasatan dijalankan. Kajian ini dijalankan di Kolej Matrikulasi Johor yang melibatkan 171 orang pelajar sistem 2 semester sesi 2021-2022. Kajian ini hanya tertumpu kepada 2 eksperimen iaitu eksperimen magnetic field dan juga geometrical optics. Berikut merupakan tindakan yang dilaksanakan berpandukan model Kamis dan McTaggart 1988. Intervensi dimulakan dengan membuat tinjauan awal berkaitan pendekatan amali maya melalui video demonstrasi. Kami mendapati bahawa min purata bagi 10 item yang ditinjau adalah berada pada tahap sederhana iaitu 2.70. 2 simulasi sumber terbuka telah dipilih yang diyakini dapat membantu pelajar menguasai kemahiran manipulatif iaitu Value Amrita dan juga PERT. Manual eksperimen ditulis dan video tunjuk cara dirakam untuk membantu pelajar menjalankan eksperimen. Kemudian, pelajar menjawab siri soalan dalam helaian kerja pramakmal untuk memahami teori, objektif, prosedur
kriteria dan cara analisis data eksperimen OSB Lab yang akan dilaksanakan pada minggu seterusnya. Semasa slot amali maya selama 2 jam, pelajar melakukan eksperimen OSB Lab bagi eksperimen medan magnet dan juga optik geometri. Pelajar dapat membuat pemerhatian, mengukur dan merekod data termasuk ketidakpastian alat pengukur. Dalam eksperimen medan magnet, pelajar dapat memasang litas sendiri, mengumpul data dengan menukar nilai riostat, kemudian mengukur sudut pesongan jarum kompas untuk banyak percubaan. Untuk eksperimen optik geometri pula, pelajar dapat menyeret dan menjajarkan pembaris untuk mengukur jarak dan ketinggian objek dan imej yang serupa seperti dalam makmal fizikal. Di akhir sesi amali maya, pelajar dikehendaki memuat naik gambar beserta data pemerhatian eksperimen dalam pautan Padlet yang disediakan oleh pensyarah. Pensyarah akan menyemak data sebelum pelajar menulis laporan amali yang akan dihantar melalui Google Classroom. Min purata bagi kecekapan pengajaran dan pembelajaran amali maya melalui pendekatan OSB Lab ialah 3.44 berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan bahawa OSB Lab adalah satu alat pembelajaran amali maya yang lebih aktif dan berpusatkan pelajar kerana mereka dapat berinteraksi dengan alat pengukur sekaligus penglibatan pelajar dalam PDP amali maya dapat dioptimalkan. Bagi nilai min purata keselesaan pembelajaran amali maya pula menggunakan pendekatan OSB Lab juga berada pada tahap yang tinggi iaitu sebanyak 3.57. Ini membuktikan bahawa pelajar berjaya melaksanakan eksperimen sendiri walaupun kali pertama mereka diperkenalkan dengan aplikasi berkenaan. OSB Lab menyediakan persekitaran pembelajaran yang fleksibel di mana pelajar boleh menjalankan eksperimen beberapa kali tanpa kos dan dalam keadaan selamat pada bila-bila masa dan di mana sahaja yang mempunyai capaian internet. Berdasarkan min purata bagi kepuasan dan keyakinan terhadap pendekatan OSB Lab pula, yang menunjukkan nilai min yang tinggi iaitu sebanyak 3.5. 45% pelajar telah memilih OSB Lab sebagai alternatif utama untuk amali maya berbanding pendekatan lain iaitu demonstrasi video pemasangan radas 19%, home-based eksperimen 6% dan secara bersemuka di makmal sebanyak 30%. Terdapat kelebihan menggunakan OSB Lab iaitu yang pertama, pelajar bermotivasi menggunakan OSB Lab memandangkan ianya merupakan pengalaman baharu dan bermakna dalam menjalankan eksperimen fizik sekaligus dapat mengubah kaedah PDP kepada kaedah yang lebih menarik dan mudah dikendalikan. Kedua, walaupun pelajar tidak hadir secara bersemuka tetapi mereka masih mendemonstrasikan kemahiran manipulatif yang betul dalam ujian amali. Ketiga, di samping itu pelajar dapat menerapkan kemahiran komunikasi, pemikiran kreatif dan kritis serta kemahiran menguruskan pembelajaran di atas talian. Walau bagaimanapun, platform simulasi sumber terbuka belum dapat digunakan dalam semua eksperimen fizik matrikulasi. Itulah kelemahannya. Sebagai cadangan penambahbaikan, OSB Lab dapat digunakan sebagai penilaian dalam kemahiran praktikal dalam talian. Selain itu, kami juga bercadang untuk membina modul dan laman web rasmi secara berpusat bagi memudahkan pelajar untuk mengakses eksperimen matrikulasi.
Majlis kita diteruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan ke-6. Kumpulan ini diketuai oleh Nurul Bilqis binti Baharudin dari Kolej Matrikulasi Perlis dengan tajuk E-Pembelajaran Teknik iQuad dalam melakar graf fungsi logaritma dan eksponen. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Puan Syakirah binti Mat Sanusi dari Kolej Matrikulasi Perlis akan membentangkan laporan kajian tindakan kami yang bertajuk E-Pembelajaran Teknik iQuad dalam melakar graf fungsi logaritma dan eksponen. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Puan Nurul Bilqis binti Baharudin, Puan Maizuraini binti Abdul Rahman, saya dan Puan Salwa binti Muhammad Nur. Untuk pengetahuan anda semua, topik function and graph memerlukan pelajar menguasai kemahiran melakar graf fungsi dengan baik. Namun, kebanyakan pelajar sesi-sesi yang lalu tidak dapat menguasai kemahiran melakar graf. Situasi ini disokong oleh beberapa kajian, antaranya Shin dan Ling 2017 oleh Aoyang Aishin dan Jenny Kufui Ling 2017. Masalah ini juga berlaku di negara-negara lain, antaranya kajian oleh Mudale dan Fletcher 2019 di Afrika Selatan serta Oves 2018 di Turki. Penyelidik memperkenalkan teknik iQuad iaitu teknik yang lebih ringkas dan mudah diingati bagi melakar graf fungsi logaritma dan eksponen. Melalui refleksi PDP lalu berkaitan topik function and graph, didapati bahawa pelajar tidak mampu untuk menterjemah fungsi yang diberi kepada bentuk lakaran graf. Setelah itu, dua kaedah telah dijalankan untuk mengenal pasti masalah sebenar pelajar, iaitu yang pertama, pemerhatian soalan tutorial dan kuis. Pelajar tidak dapat aplikasi bentuk graf fungsi asas kepada fungsi terbitan. Sebagai contoh, E kuasa X kepada E kuasa X tambah 1 dan ln X kepada ln 2X tolak 3. Melalui kaedah yang kedua iaitu temu bual pelajar, didapati yang pertama, pelajar keliru dan tidak pasti. Yang kedua, pelajar takut dengan istilah domain and range. Yang ketiga, terlalu banyak bentuk asas graf fungsi. Seterusnya, bagi fokus dan objektif kajian. Fokus kajian, subtopik lakaran graf logaritma dan eksponen dalam topik 5, Functions and Graph yang merupakan sukatan kursus matematik perakaunan AM015. Objektif kajian yang pertama, untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam proses melakar graf, fungsi logaritma dan eksponen menggunakan teknik iQuad. Yang kedua, untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam mengingati langkah-langkah lakaran fungsi logaritma dan eksponen menggunakan teknik iQuad. Kajian kami dimulakan dengan tinjauan awal masalah diikuti oleh pelaksanaan ujian pra. Seterusnya, dua fasa perancangan tindakan yang dijalankan, iaitu fasa pertama memperkenalkan makna istilah iQuad dan fasa kedua pelaksanaan teknik iQuad. Setelah pelajar diberi pendedahan berkenaan dengan teknik iQuad, ujian pasca dijalankan. Akhir sekali, soal selidik atas talian diberikan kepada pelajar. Dalam fasa pertama, pelajar diberi pengenalan akronim iQuad di mana A merujuk kepada asymptot, manakala I merujuk kepada intercept di mana pelajar perlu mencari pintasan X dan Y. Seterusnya, quad merujuk kepada kuadran. Pelajar perlu mengenal pasti kuadran peak point bagi graf yang berkenaan. Seterusnya, bagi fasa yang kedua, pelaksanaan teknik iQuad dijalankan secara digital dan anda boleh dapati dengan mengimbas QR code yang tertera. Raja 4 menunjukkan gambaran keseluruhan lakaran graf fungsi, logaritma dan eksponen menggunakan teknik iQuad yang kami tekankan. Okey, di sini dapat dilihat penyelesaian contoh soalan fungsi logaritma dan eksponen menggunakan teknik iQuad.
Seterusnya, kita pergi kepada pemerhatian dan dapatan kajian. Graf bar ini menunjukkan perbandingan markah setiap pelajar dalam ujian pra dan ujian pasca. Ini menunjukkan peningkatan prestasi bagi setiap pelajar dan ini menunjukkan kefahaman serta penguasaan pelajar terhadap melakar graf adalah lebih baik dengan menggunakan teknik iQuad. Sekarang kita teruskan dengan melihat perbandingan markah ujian pra dan ujian pasca pada jadual 7. Bagi ujian pra, markah minimum pelajar adalah 0 dan manakala markah maksimum pelajar adalah 53 menjadikan purata markah pelajar hanyalah 35 markah. Bagi ujian pasca, menunjukkan peningkatan bagi markah minimum, maksimum dan juga purata. Ini dapat menyimpulkan prestasi pelajar telah meningkat. Seterusnya, kita lihat jadual 8 iaitu bilangan pelajar yang berjaya melaksanakan langkah-langkah iQuad iaitu langkah pertama, kedua dan ketiga. Kita lihat pada ujian pra dan ujian pasca, berlakunya peningkatan pelajar yang berjaya melaksanakan ketiga-tiga langkah dan ini menunjukkan objektif kedua juga tercapai. Analisis soal selidik pula menunjukkan maklum balas yang sangat positif dalam kalangan pelajar terhadap teknik iQuad. Dapat dilihat di sini, kesemua responden memberi maklum balas. Teknik iQuad membantu mereka untuk mengingati langkah-langkah melakar graf fungsi, logaritma dan eksponen dengan mudah serta berjaya meningkatkan kefahaman mereka tentang lakaran graf fungsi, logaritma dan eksponen. Dan akhir sekali, bagi refleksi dan kesimpulan kajian pembelajaran teknik iQuad menunjukkan analisis perbandingan keputusan ujian pra dan ujian pasca telah menunjukkan bahawa teknik iQuad berjaya membuktikan objektif yang pertama iaitu meningkatkan penguasaan melakar graf fungsi, logaritma dan eksponen menggunakan teknik iQuad. Analisis terhadap bilangan pelajar yang berjaya mengingati langkah-langkah yang terlibat dalam teknik iQuad juga telah membuktikan objektif kedua juga tercapai. Hasil soal sidik juga mendapati bahawa teknik iQuad membantu pelajar untuk lebih yakin dan mengurangkan fobia pelajar. Dengan ini berakhirlah pembentangan kajian penyelidikan pembelajaran teknik iQuad bagi lakaran graf, fungsi, logaritma dan eksponen. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan ke-7 pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Nur Syarina binti Makno dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor dengan tajuk iNotes, memperkasakan pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor bagi subjek matematik. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis dan yang saya hormati hadirin sekalian. Kain songkit bertenun halus mulik bersama sulaman kekwa, nama diberi kumpulan arus, datang dari penghujung benua. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang pensyarah KMKJ yang diketuai oleh Puan Nur Syaharina binti Makno bersama ahli kumpulan iaitu Puan Usha Devi anak perempuan Rahma Sundram, Puan Abirami anak perempuan Subramaniam dan saya sendiri Puan Nurul Ashikin binti Sa'ad. Pada hari ini saya diberi tanggungjawab untuk membentangkan hasil kajian kumpulan kami yang bertajuk iNotes, memperkasakan pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor bagi subjek matematik. Bagi melahirkan graduan matrikulasi yang aktif dan bertanggungjawab dalam mengelola pembelajaran kendiri, kumpulan kami telah memilih topik number system dalam kursus matematik bagi program matrikulasi KPM. Topik ini merupakan topik pertama dalam semester 1 dan ianya adalah salam perkenalan kepada permulaan untuk para pelajar menyesuaikan diri bagi perubahan gaya belajar kendiri dari awal semester. Selain itu, masa yang diperuntukkan untuk pelajar menjalankan pembelajaran kendiri bagi topik ini adalah selama 7 jam. Namun begitu, masa yang diperuntukkan tidak dimanfaatkan sebaiknya. Akibatnya, pelajar tidak bersedia untuk menjalankan aktiviti PDP bersama pensyarah. Sekiranya berterusan, ini akan membawa kepada kegagalan pelajar untuk menjawab soalan kuis atau ujian yang akan diberikan. Adakah sasaran kita kepada pembelajaran bermakna buat para pelajar ini akan tercapai? Maka kami telah menjalankan temu bual kepada para pelajar bagi memahami permasalahan ini dengan lebih mendalam. Antara respon pelajar adalah bahan yang dibekalkan tidak menarik dan tidak interaktif. Kebanyakan bahan rujukan tidak menepati silibus matrikulasi dan sekiranya ada bahan rujukan yang sesuai, ia memakan masa yang agak lama untuk mereka mendapatkan bahan tersebut. Disebabkan oleh permasalahan tadi, maka satu rancangan untuk menyediakan bahan rujukan yang boleh digunakan oleh para pelajar bagi melakukan pembelajaran kendiri telah terhasil. Hal ini telah memberi peluang kepada kumpulan kami untuk menghasilkan satu kajian berkaitan dengan pembelajaran kendiri. Maka kami telah menetapkan objektif umum bagi kumpulan kami iaitu meningkatkan keinginan pelajar untuk melaksanakan pembelajaran kendiri, manakala objektif khusus adalah mengkaji keberkesanan bahan tersebut serta mengukur tahap motivasi pelajar untuk melakukan pembelajaran kendiri menggunakan bahan yang telah dibangunkan. Kajian tindakan kami dijalankan mengikut gelung berdasarkan model Chemist dan McTaggart seperti gambar raja di bawah. Proses dimulakan dengan sesi refleksi di mana kita dapati bahawa pembelajaran kendiri kurang dijalankan bagi para pelajar sesi 2019-2020. Kemudian, kita telah melaksanakan perancangan untuk menyediakan nota kuliah yang sesuai supaya pelajar dapat melakukan pembelajaran kendiri. Proses tersebut memakan masa dalam lingkungan 3 bulan dan kemudiannya bahan yang disediakan kita edarkan kepada para pelajar sesi 2020-2021. Kemudian kami temu bual pelajar untuk melihat keberkesanan nota kuliah yang dibekalkan. Namun begitu, hasil keputusan masih menunjukkan bahawa para pelajar kurang berminat untuk melakukan pembelajaran kendiri bagi topik number system. Namun begitu, respon para pelajar telah menjurus kepada keperluan untuk menghasilkan nota dalam bentuk digital dan lebih interaktif. Maka idea untuk menghasilkan iNotes telah tercetus di kalangan penyelidik. Dengan itu, projek pembinaan iNotes dimulakan.
Rajah berikut menunjukkan fasa dalam pembangunan iNotes dengan menggunakan model AD yang dipilih berdasarkan objektif kajian dan batasan penyelidikan. Ini kerana model ini digunakan untuk membangunkan bahan interaktif dan perisian digital secara berstruktur dan sistematik secara langkah demi langkah. Antara elemen yang kami gunakan dalam pembinaan iNotes termasuklah teks, audio, video, animasi, grafik dan interaktif. Bagaimana rupa bentuk iNotes? Mari bersama kita saksikan sedetan video ini. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. iNotes direka dengan menggunakan gabungan beberapa perisian percuma seperti Microsoft Office, Short Video Maker, Quizzes, Powtoon, WordWall dan keseluruhannya digabungkan dengan menggunakan aplikasi Anyflip. Keberkesanan iNotes dalam mengubah sikap pelajar untuk melakukan pembelajaran kendiri telah diukur dengan menggunakan kaedah soal selidik. Borang soal sedidik yang disediakan telah diadaptasi daripada RATTC Self-Directed Learning Skill dan juga ARCS Model of Motivation. Bagi analisis data deskriptif, kajian ini telah menggunakan min dan sisihan piawai. Interpretasi tahap berdasarkan nilai min adalah seperti jadual yang berikut. Untuk tujuan analisis, data dibahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama melibatkan soalan yang mengkaji tahap keberkesanan bahan yang dibekalkan terhadap pembelajaran kendiri pelajar. 4 konstruk yang diukur iaitu perubahan dari segi pengetahuan, tanggungjawab kendiri, strategi pembelajaran dan juga interaktif. Hasil data kajian yang telah dianalisis adalah seperti dalam gambar rajah berikut. Bagi konstruk pengetahuan dan strategi pembelajaran, berlaku peningkatan dari tahap sederhana kepada tahap tinggi setelah pelajar menggunakan iNotes. Bagi konstruk tanggungjawab kendiri dan interaktif pula, berlaku peningkatan dari tahap rendah kepada tahap tinggi. Manakala bahagian yang kedua pula melibatkan soal selidik berkaitan tahap motivasi pelajar melakukan pembelajaran kendiri. Antara 4 konstruk yang dikaji adalah seperti minat, kebolehgunaan, keyakinan diri serta kepuasan. Hasil data yang dianalisis adalah seperti berikut. Terdapat 3 konstruk yang mengalami peningkatan dari tahap rendah kepada tahap tinggi iaitu minat, kebolehgunaan dan kepuasan setelah pelajar menggunakan iNotes. Manakala 1 konstruk mengalami peningkatan dari tahap sederhana kepada tahap tinggi iaitu keyakinan diri. Sebagai kesimpulan, bahan pembelajaran dalam bentuk digital dapat menggalakkan pembelajaran kendiri di kalangan pelajar. Pelajar lebih melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran kendiri apabila dibekalkan bahan yang menarik dan interaktif. Tanggungjawab pelajar pada proses pembelajarannya juga turut meningkat. Dengan itu, para pendidik perlu menitik beratkan elemen interaktif dan aplikasi digital dalam penghasilan bahan PDP supaya pelajar lebih bermotivasi melakukan pembelajaran kendiri justru mencapai hasil pembelajaran. Maka besar harapan kami sekiranya iNotes yang dihasilkan ini boleh ditambah baik dengan menjadikan ia sebagai satu aplikasi mudah alih untuk telefon pintar pada masa akan datang. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan terakhir pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Gan Fei Chuan dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dengan tajuk Enhancing Student Learning Through Inquiry-Based Learning Using M&M, Wheel and Word Wall Games. Dipersilakan. Assalamualaikum and hi everyone. I am Nur Fatiha binti Zulkifli. My team members are Gan Fei Chuan, Azlaini Muhammad Salih, and Nurul Safarini Abdullah. We are from Chemistry Unit of Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. In the matriculation program, amines is one of the important topics learned by science students for Chemistry 2 SK025. Despite the lessons being taught in lectures and tutorials, students generally had difficulties in classifying and naming the amines. In a study involving 20 students of H1P1, these are the problems identified. Therefore, we set our research focus as follows. The 5E represents 5 learning stages, which are engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. Data analysis of this study shows that students' achievement in nomenclature and classification of amines had significantly improved after the intervention. Students also showed positive views toward the approach used in the lesson. The top 3 ranking items in the questionnaire used in the survey are: this lesson sparks my interest in learning nomenclature and classification of amines. The M&M wheels are suitable for use in this lesson. I am having fun in this lesson. Besides, these are the responses of students collected by the open-ended question in the survey. The findings are consistent with our observation throughout the intervention. Students were very cooperative and excited to take part in each activity assigned to them.
conclusion, compared to conventional methods, inquiry-based learning using M&M wheels and word wall game results in greater benefits concerning students' 21st century learning skills.
Bunga dedap di atas para, anak dusun, pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jejari disusun, maaf dipinta. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan, andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Tahniah kepada semua pembentang di atas pengurusian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian mereka. Maka berakhirlah sudah sesi kita pada kali ini. Majlis akan berehat sebentar dan akan bersambung lagi pada sesi seterusnya. Sekian, terima kasih.